Salam perpaduan dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video kerja khusus saya. Saya Parimala Dewi Nagiswaran dari kumpulan A KPS 60204 Sosiologi Ras dan Etnik dalam Pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, cara hidup dan sejarah. Sistem pendidikan negara kita berkait rapat dengan keperluan pelbagai etnik masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sistem pendidikan di Malaysia tidak boleh mengabaikan politik, ekonomi dan budaya yang membentuk persekitaran masyarakat yang terdiri daripada melting pot. Perpaduan adalah salah satu objektif dalam sistem pendidikan Malaysia. Oleh itu, semua dasar pendidikan telah menggariskan perpaduan sebagai objektif penting. Persekitaran di sekolah Malaysia mempunyai pelbagai etnik terutamanya di sekolah menengah kebangsaan. Manakala sekolah rendah dibahagi kepada 3 jenis iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Kumpulan etnik yang biasa dalam kalangan pelajar adalah Melayu, Cina, India dan kumpulan minoriti seperti Iban, Kadazan, Dusun, Sikh dan sebagainya. Biasanya, sekolah yang mempunyai pelajar yang pelbagai etnik memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi dengan rakan yang berlatar belakang etnik lain. Sekolah yang terdiri daripada pelajar yang berlainan etnik biasanya mengalami masalah pelajar berinteraksi antara etnik. Faktor yang menghalang interaksi merentasi etnik dalam kalangan murid boleh dikategorikan kepada 3 perspektif iaitu perspektif murid, perspektif keluarga dan perspektif Okey, berikutan dengan isu ini, hari ini saya akan menjalankan satu sesi temu duga dengan sepasang adik kembar yang sekarang berada di tingkatan 5 di salah sebuah sekolah menengah di kawasan Banting, tetapi pada asalnya seorang dari sekolah Tamil dan seorang lagi dari sekolah kebangsaan pada asalnya. Okey, mari kita berjumpa dengan adik kembar Anita Sri dan okey, selamat sejahtera saya ucapkan kepada kamu berdua. Okey, sebelum kita mulakan interview kita pada hari ini, boleh tak saya minta saudari ceritakan sedikit tentang diri kamu? Nama saya Anusri Narison. Selamat sejahtera. Nama saya Anita Sri Narison. Kami berasal dari Banting. Kami belajar di tingkatan 5 di sebuah sekolah menengah Banting. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa kamu bersama saya. Sebelum kita meneruskan interview kita pada hari ini, bagaimana pula dengan sekolah rendah adik? Antara kamu berdua, siapa dari sekolah Tamil dan siapa seorang lagi dari sekolah SK? Saya dari sekolah kebangsaan dan adik kembar saya pula dari sekolah kebangsaan Tamil. Okey, begitu rupanya. Tapi memandangkan saudari dari sekolah kebangsaan Tamil dan kamu dari sekolah kebangsaan, saya pasti kamu telah menghadapi beberapa cabaran yang mungkin sama ataupun berbeza dari kamu berdua semasa memasuki tingkatan 1. So, apakah ada tak kamu berdua menghadapi apa-apa cabaran semasa memasuki tingkatan 1? Ya, saya memang menghadapi banyak cabaran di tingkatan 1. Kerana saya membiasakan diri saya dari darjah 1 hingga darjah 6 bergaul dengan pelajar yang berbangsa sama dengan saya. Oleh itu, saya berasa gelabah sedikit semasa bergaul dengan pelajar berbangsa lain. Walaupun kami dinasihati oleh guru sekolah rendah untuk melatihkan diri dengan bercakap dalam bahasa Melayu supaya akan dapat mensenangkan diri kat sekolah menengah, tapi kami masih lagi berasa gelabah semasa bergaul dengan mereka. Okey. Bagaimana pula dengan adik Anusri semasa memasuki tingkatan 1? Adakah kamu menghadapi masalah yang sama seperti adik kembar kamu ataupun masalah yang lain selain daripada dia? Saya menghadapi masalah yang sama. Walaupun saya dari sekolah kebangsaan, saya tetap berasa risau dan juga bimbang kerana bilangan murid di sekolah rendah amat kurang. Tetapi apabila saya baru-baru ini pergi ke sekolah menengah,
Saya telah mengetahui bahawa bilangan murid di sekolah menengah adalah amat tinggi, dan juga di sekolah rendah juga guru-guru akan membantu kita untuk apabila kita bertindak ataupun melakukan sesuatu ataupun kita memerlukan sebarang bantuan. Tetapi di sekolah menengah pula kita perlu berdikari kerana kita juga telah berdewasa dan guru akan membantu kita apabila sesuatu yang amat penting. Untuk hal-hal seperti ini kita perlu melakukan sebagai diri sendiri sahaja. Okey, bagus. Ini adalah cabaran-cabaran yang kamu menghadapi sewaktu memasuki tingkatan 1. Begitu rupanya. Kalau macam tu, sebentar tadi kamu ceritakan tentang perasaan kamu sewaktu memasuki tingkatan 1. Tetapi saya nak tahu sekarang, adakah perasaan yang sama kamu masih membawa? Sekarang dah masuk tingkatan berapa? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Adakah perasaan kamu masih sama seperti mana semasa kamu di tingkatan 1 ataupun kamu sudah boleh menyesuaikan diri di tingkatan di sekolah menengah sekarang? Saya dapat menyesuaikan diri dalam jangka masa 5 tahun ini dengan pelajar bangsa lain. Okey, bagaimana pula dengan Anusri? Saya pun telah membiasakan diri saya dengan rakan-rakan sekitar. Kamu telah menghadapi beberapa cabaran yang berbeza, tetapi masih kamu telah menghadapi cabaran. So, adakah sekarang kamu dah masuk tingkatan berapa? Tingkatan 5. Okey, dah masuk tingkatan 5, bermaksud sebelum 4 tahun kamu memasuki tingkatan 1 tu, adakah perasaan kamu pada masa itu dan perasaan buat waktu ni masih sama ataupun kamu sudah boleh lebih yakin berada di sekolah menengah? Ya, saya dapat menyesuaikan diri dekat sekolah dengan pelajar-pelajar selama jangka masa 5 tahun ini. Kerana saya dapat berkongsi dan berpengalaman selama 4 tahun ini dengan pelajar berbangsa lain. Okey, bagus. Bagaimana pula dengan kamu? Saya juga sama. Saya telah membiasakan diri saya dengan rakan-rakan walaupun berbangsa lain. Okey. So seperti yang kamu katakan tadi, saya dapati bahawa semasa berada di sekolah rendah, guru-guru kamu telah membimbing dan menasihati kamu dengan cara-cara bagaimana untuk menyesuaikan diri di sekolah menengah selepas sekolah rendah tu. So adakah satu sumbangan daripada cikgu ni kamu dapat sebagaimana kamu dapat di sekolah rendah, ada tak kamu dapat yang sama di sekolah menengah? Adakah cikgu-cikgu di sekolah menengah memberikan sumbangan ataupun peranan yang sama untuk membantu kamu lebih menyesuaikan diri di satu persekitaran yang baru? Ya, pasti. Guru telah memberi kerjasama mereka untuk mengeratkan hubungan kami berdua dengan rakan-rakannya lain. Dengan ini, guru-guru juga telah berusaha sentiasa melakukan kerja kumpulan dengan bangsa yang lain supaya kita dapat berkongsi pendapatan kita. Dengan ini, ia membantu kami untuk mengeratkan hubungan silaturahim kami juga. Bagaimana dengan kamu, Dek? Ya, saya pun sama. Dengan bantuan guru-guru, mereka sentiasa melakukan banyak aktiviti dalam kelas yang dapat berkongsi dan mengeratkan hubungan kami dengan pelajar lain. Okey. Jadi, ianya tidak boleh dinafikan sekiranya saya claim kredit ini kepada para guru kamu yang membantu kamu untuk menyesuaikan diri di sekolah. Betul tak? Ya, semestinya. Okey. So, selain daripada cikgu, ada tak pihak lain ataupun mana-mana orang lain yang memberi sumbangan ataupun sokongan untuk diri kamu untuk terus menyesuaikan diri di sekolah ataupun memupuk semangat perpaduan dalam diri kamu? Ya, tetap sekali. Ibu bapa saya telah menasihati saya bahawa kita berada di negara Malaysia yang majmuk. Oleh sebab itu, kita perlulah bertolak ansur jika terdapat sebarang masalah dengan rakan-rakannya walaupun berkaum yang berbeza. Jika terdapat sebarang isu di sekolah, kita perlulah menjumpai guru. Perkara ini telah dinasihati oleh ibu bapa supaya hal ini tidak menjadi masalah yang besar dan kita boleh mengelakkan masalah perkauman. Bagus. Apa pendapat kamu tentang ini? Ada tak pihak lain membantu kamu dalam memupuk semangat perpaduan di diri? Ya, adik-beradik kami menceritakan pengalaman mereka di sekolah menengah.
Ia sangat bermakna bagi kami untuk meneruskan diri kami di sekolah menengah. Dan ia juga memupuk semangat perpaduan dalam diri kami. Jadi apa yang saya faham di sini, tadi kamu kata para guru kamu telah membantu. So sekarang selain daripada cikgu, ibu bapa dan juga adik-beradik telah membantu kamu untuk menyesuaikan diri di sekolah. Adakah ia sebegitu? Boleh saya ambil sebegitu? Yes. Okey. Jadi ada tak okey, bagi pendapat saya tetap percaya bahawa perpaduan bermula di sekolah, sebab sekolah merupakan pelajar-pelajar di bawah satu bumbung di mana pelbagai etnik berada di satu tempat yang sama dengan berkongsi pendapat, budaya serta latar belakang yang berlainan. So, situasi sebegini tetapnya akan memupuk perpaduan dalam diri seseorang, tidak kira di golongan kecil ataupun besar. Adakah kamu bersetuju dengan pendapat saya? Okey, begitulah temu bual kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik Anita Sri dengan Anu Sri kerana sudi meluangkan masa mereka dengan saya. Selain daripada itu, saya juga mengambil kewajipan saya sebagai seorang pendidik di mana saya setelah menemu bual mereka, saya dapati bahawa guru-guru mereka telah memainkan peranan yang penting dalam membantu mereka untuk menyesuaikan diri berada di sekolah menengah walaupun dari situasi yang berlainan dari sekolah rendah. So, saya faham akan kewajipan saya sebagai seorang pendidik terhadap generasi akan datang. Dengan ini kita mengakhiri sesi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Sebagai kesimpulan, saya ingin merekodkan di sini sekali lagi bahawa pendidikan adalah asas perpaduan. Setiap individu ada kewajipan tersendiri dalam memupuk perpaduan di negara kita tercinta ini. Namun begitu, saya amat percaya bahawa institusi pendidikan berserta keluarga merupakan asas kepada perpaduan negara terjamin. Saya sebagai seorang pendidik faham akan kewajipan saya dan saya akan terus menyumbang kepada tanah airku Malaysia. Sekian, terima kasih kepada semua yang menyumbang secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan video ini. Saya mengakhiri dengan ungkapan, sama-sama kita putuskan rantai COVID-19. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.